Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung pembahasan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kemuliaan para ulama dan kepentingan ilmu mereka untuk disampaikan kepada masyarakat supaya sentiasa terbimbing dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang kita baca baru-baru ini daripada Abi Darda radhiyallahu taala anhu yang kita akan baca sekali lagi. Hadis itu kita akan baca pula dengan terjemahannya, kemudian kita ambil apa yang sambungan daripada hadis yang lebih kita dah sebut hari tu ni, kita sambung lagi apa lebih tu. Qala an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghada yuridu al-'ilma yata'allamuhu lillah fataha Allah lahu baban ila al-jannah wa farashat lahu al-mala'ikatu aknafaha صلت عليه ملائكة السماوات وحيتان البحر وللعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب في السماء والعلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظه وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد وهو نجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم. Baik, daripada Abi Darda radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Nabi bersabda, kata dia, man ghada yuridul ilma yata'allamuhu lillah, barang siapa yang berpagi ia nak menuntut ilmu kerana Allah, maka Allah Taala akan buka baginya pintu menuju syurga. Dan wa farashat lahul malaikatu aknafaha, dan malaikat membentangkan sayapnya baginya dan bersalawat ke atasnya malaikat-malaikat di langit dengan makna doa pengampunan ke atasnya. Wahitanul bahr, dan juga ikan-ikan di lautan. Walil alimi minal fadli 'alal 'abidi, dan kelebihan orang alim berbanding orang yang kuat ibadah tetapi mempunyai ilmu yang sedikit, seumpama bulan yang terang di malam purnama berbanding bintang yang paling kecil di langit. Dan ulama itu adalah pewaris pada nabi-nabi yang terdahulu, dan sesungguhnya nabi-nabi dulu tidak mewarisi dinar dan dirham, duit dan harta benda, tetapi mereka mewarisi ilmu daripada nabi. Faman akhadahu, dan barang siapa yang mengambil daripada mereka ini akan ilmu itu, akhadha bihadhih, maka dia telah pun mengambil keuntungan baik, mengambil kebaikannya. Wa mautul alimi musibatun la tujbar, kematian seorang alim itu adalah suatu bentuk musibah yang tidak terperi. Wa thulmatul la tusad, dan suatu kehilangan yang tidak tertampung. Wa huwa najmun tumis, dan dia seolah-olah kematian itu seolah bintang yang kehilangan cahaya, bintang yang hilang. Mana bintang tu ada walaupun kali-kali dah tiba-tiba dah tak nampak dah, hilang. Padahal bintang kalau di laut, orang-orang yang berlayar di laut dulu-dulu, bintang ni sebagai panduan. Bintang ni macam apa? Kompas.
nak pergi mana, nak arah ke mana supaya tidak tersesat di tengah lautan, maka bintang ni sebagai panduan. Jadi tak ada bintang tu merabu-rabu lah. Itulah perumpamaan ulama yang telah meninggal dunia. Wa mautu qabilatin, dan kematian satu kabilah itu aisyru min mauti alimin, adalah lebih ringan, lebih mudah berbanding matinya seorang alim. Baik, kita menyambung hadis pada setakat wa farashat lahul malaikatu aknafaha, malaikat melebarkan sayapnya, kata dia. Malaikat membentangkan sayapnya bagi penuntut ilmu tu. Melebarkan sayapnya, membentang, maksud dia apa? Ulama mengatakan makna malaikat melebarkan sayap itu adalah malaikat support dekat penuntut ilmu. Malaikat Roma ni, dalam satu riwayat yang lain disebut secara jelas malaikat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ajnihataha, akan melebarkan sayapnya, meletakkan sayapnya, melabuhkan sayapnya, ridhan bima yatlub, kerana ridha dan gembira, suka dengan apa yang mereka tuntut. Mereka tuntut ilmu. Jadi ridha, mana ridha, suka, rela. Jadi yang dimaksudkan dengan farashat lahul malaika, melebarkan sayap itu maksud dia malaikat suka dengan dia. Kan macam kita, kalau kita ni suka dengan seorang, contoh kita kawan rapat, besok bondo ni jadi kalau kawan tu rapat dengan kita ataupun kita rapat dengan dia, kalau jalan beriringan, kira orang putih kobar close lah. Close bukan tutup pintu, tak, rapat, very close. Jadi sangat rapat. Kalau jalan tu rapat, bersentuh bahu, itu dah kira rapat dah. Tetapi kalau berjalan pergi sangkut pula ke bahu, tangan sangkut ke bahu, itu makna memang rapat betul. Kita tengok tu memang rapat betul. Itulah lebih kurang perumpamaan. Malaikat suka orang beribadah. Malaikat suka tengok orang yang bersedekah, menderma. Tetapi malaikat paling suka kalau orang menuntut ilmu. Malaikat paling suka orang yang berkait dengan ilmu, majlis ilmu dan sebagainya. Sehingga malaikat membentangkan sayapnya. Mungkin kalau hal-hal kebaikan yang lain itu dapat doa-doa malaikat. Ada hadis malaikat doakan pengampunan. Ada hadis orang kuat bersedekah, malaikat memohonkan doa pada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah kepada orang yang sedekah ni ganti pada dia. Tetapi kalau dalam hal menuntut ilmu, la tad'u ajnihataha, kan, akan dibentang, dilabuhkan ataupun di landing lah sayap tu. Di sinilah hadis tersebut wa farashat lahul malaikatu wa farashat lahu malaikatu samawat, malaikat-malaikat di langit akan farashat, membentangkan sayap dia. Jadi maksud dia malaikat ni gembira, suka, ridha dengan perbuatan menuntut ilmu. Jadi kalau dah kita ada seorang kawan pula hebat, dapat dengan kita bangga, kan, kita suka. Kalau malaikat macam mana? Lebih-lebih lagi lah. Kerana salah satu daripada makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang hebat itu adalah malaikat. Allah cipta daripada nur, cahaya, ya. Dan Allah Ta'ala ciptakan malaikat ini makhluk yang tidak pernah engkar dengan Allah. Inilah satu kedudukan malaikat yang hebat, mulia dan sebagainya. Dan ini jadi geng kita, ataupun ni makhluk yang suka dengan kita. Jadi dah tentulah ada kemuliaan tersendiri pada kita, dikarenakan ada kaitan sukanya malaikat atas kita ataupun atas penuntut ilmu. Wa sallat alaihi malaikatu samawat, dan malaikat bersalawat ke atas orang menuntut ilmu tadi ni. Macam yang saya sebut sebelum ni, salawatnya para malaikat adalah doa pengampunan Allah, doa pengampunan mereka terhadap Allah kepada mereka. Wahitanul bahar, dan juga ikan-ikan di laut. Satu riwayat wahitanu fi jawfil ma, ikan-ikan di dalam air. Maknanya bukan semestinya laut,
sungai ko, kolam ko, lubuk ko, ataupun apalah, asalkan ada ikan. Ikan ni yang hidup dalam air. Kesemua itu mendoakan bagi penuntut ilmu. Ya, wa hitanul bahar, doa kepada penuntut ilmu. Mana kau tak bahagia dan mulianya orang alim, para ulama, kerana mereka sentiasa mendapat bahagian daripada doa kebaikan makhluk Allah Taala yang lain. Dalam riwayat lain ada sebut pokok-pokok, kan? Apa nama? Dalam satu riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang datang daripada jauh, datang daripada jauh. Siapa nama dia? Qabisah nama dia, radhiyallahu taala anhu. Dia kata, ya Rasulullah, aku datang pada jauh. Aku ni dah tua bona, tulang-tulang pun dah tak normal, mata dia dah kabu dan sebagainya, menggambarkan sangat tuanya dia. Jadi jituka litu'allimani mimma yanfa'unillahu bi. Aku datang pada kamu supaya kamu boleh mengajari aku, mengajarkan kepada aku sesuatu yang manfaat kepadaku, kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya Qabisah, ma mararta bihajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfara lak. Wahai Qabisah, kau dalam perjalanan yang jauh datang nak jumpa aku tadi ni, nakkan sesuatu manfaat pada kau ni, merupakan ilmu lah. Kau nakkan aku ajar ilmu lah, manfaat untuk kau. Setiap perjalanan kau tadi yang jauh tadi ni, kau melalui apa? Hajarin ni batu, syajarin pokok, madarin bondo-bondo yang lain pada tu lah, ya, pokok, batu, binatang, apa semua ni, tanah dan sebagainya. Illa astaghfara, kesemuanya mendoakan pengampunan pada kamu. Jadi hadis ni cerita tentang ikan di laut. Hadis yang saya baca, kita baru baca tadi ni, semua sekali pokok, batu, tembok, tanah, semua. Bayangkan mana tak hebatnya orang yang dunia dia adalah menuntut ilmu agama. Sebab tu orang yang berada dalam dunia tu sajalah yang tahu hakikat sebenar yang disebut dalam hadis. Orang yang tidak berkecimpung dan tidak berenang dan tidak tenggelam dan tidak terjun dalam lautan ilmu, dia tak akan rasa benda ni. Hanya setakat dia boleh dengar, faham, percaya, yakin, takat tu je. Tapi merasai kedudukan, tenggelam dengan suasana kebaikan menuntut ilmu, sehingga merasai adanya kaitan, adanya bersangkutannya makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain yang memberikan nilai kebaikan dalam diri dia. Dia rasa sungguh. Yang kita bila baca hadis pokok-pokok, kita faham, kita yakin, merasainya itu tidak. Tapi orang menuntut ilmu, dia faham hakikat ni, dia rasa hakikat ni, dan dia rasa sungguh yang dikatakan pokok-pokok berikan kebaikan, nilai kebaikan pada dia, mendoakan dia. Binatang-binatang, kan? Ma marartu bihajarin wala syajarin wala madarin, pokok, batu, binatang, tanah pun semua ni. Tapi ini binatang ni ikan-ikan saja, kan? Ada lagi riwayat hadis menyatakan binatang-binatang yang buas, ataupun binatang ternakan, ataupun binatang-binatang yang melantau macam ular semua ni pun ada, kita banyak hadis. Jadi kalau kita kumpul-kumpul semua tu, maka kita fahami boleh faham makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain yang tidak berakal, yang menjadi kelebihan kepada manusia, dia akan datangkan nilai kebaikan bagi penuntut ilmu. Makhluk-makhluk lain, keterlibatan makhluk-makhluk yang lain yang memberikan nilai kebaikan kepada penuntut ilmu. Baik. Walil'alim min al-fadli 'ala al-'abid kal-qamari lailatal badri 'ala asghari kawkabin fis sama'. Ini beberapa hadis yang lain sebelum ni kita dah baca, rasanya tak perlu kita urai panjang, tapi sedikit penambahan dalam hadis ini beritahu kelebihan orang alim berbanding orang yang kuat ibadah tapi punya ilmu sedikit, berbanding bulan purnama penuh, kan? Malam gelap tapi ada bulan terang. Jadi kita ni dan bulan tu penuh.
bukan bulan sabit, bulan ponoh, berbanding bintang yang paling kecil sekali. Bintang ni ada banyak, bintang ni beribu, ya. Ada besar sikit, ada sederhana, ada kecil, ada kecil bona. Yang kecil tu kadang-kadang kita tengok sekali ada, tengok kali kedua dah tak ada dah. Maknanya dia punya cahaya tu berkelip-kelip, kadang ada cahaya, kadang malam, kadang sebab apa? Kerana terlalu jauhnya dia daripada kita jarak bumi ni. Jadi yang paling kecil itu orang ikut ibadah. Bulan sebesar-besar ni, ini adalah orang alim. Jadi kita boleh bandingkanlah, kalau kita katakan bintang paling kecil banding dengan bulan yang penuh tadi ni, mungkin bintang tu nak pergi ke bulan tu mungkin 100 kali ganda, mungkin 1000 kali ganda. Begitulah perumpamaan orang alim berbanding buat ibadah. 1000 kali ganda baik, mulia, tinggi, kedudukan dan maqam. Contoh nak sebut kan, contoh. Kenapa jadi begitu? Kemuliaan yang Allah Ta'ala tinggikan bagi mereka kerana mereka ni pewaris Nabi. Ulama warathatul anbiya. Itulah di antara sebab utama kenapa Allah letak maqam, darajah dan kedudukan orang alim ini tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Darajat dia banyak, tinggi Allah Ta'ala beri. Kenapa? Ada kaitannya mereka dengan nabi-nabi yang terdahulu yang membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan risalah yang paling penting sekali adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sifat dan sikap para nabi itu tidak mewarisi harta benda dan dunia. Begitu juga adalah sikap daripada para ulama akhirat. Mereka ni juga perangai sebiji macam para nabi. Dia tidak membanggakan dunia, dia tidak bawa matlamat dunia, dia tidak bawa visi dan misi dunia, melainkan kaitan dunia itu meletakkan kebaikan-kebaikan yang telah diperintah oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi. Itulah yang diperintah oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang dulu-dulu semua macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bezanya apa yang dibawa oleh Nabi itulah merupakan kesempurnaan yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu daripada dia. Yang Nabi bawa syariat dia sempurna daripada Nabi dulu, ibadahnya sempurna daripada Nabi-Nabi dulu, ilmunya sempurna berbanding Nabi dulu. Kan? Baik. Jadi sifat ulama kita tahu tidak mementingkan duit, tidak mementingkan nilai kelebihan dunia. Mungkin boleh saya kongsikan satu cerita yang mudah-mudahan boleh memberikan manfaat kepada kita semua. Satu orang guru kita semua sebenarnya, nama dia Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Thumma Al-Makki hafizahullah ta'ala. Satu hari saya pernah mengiringi dia dalam satu ceramah di Indonesia, di Jakarta, Indonesia. Dia dijemput untuk berceramah. Saya mengiringi dia. Jadi dalam ceramah, bila dia ceramah, ada yang berburak-burak, ada yang bersembang. Yang laki-laki itu saya tengok ada yang kaki mengunjuk kaki. Jadi dia tahu yang berburak, yang bersembang. Dia kata kalau nak bersembang duduk rumah. Ni majlis ilmu dong lah, ceramah ni majlis ilmu kan. Kalau nak berburak balik rumah, nak berburak di tempat lain. Jadi dia sambung ceramah. Seolah-olahnya teguran tadi itu macam tak ada apa, tak ada nilai, burak lagi. Sebab ceramah itu melibatkan orang-orang yang baik-baik lah. Kalau macam kita di Malaysia ni, Datuk Datin, Tan Sri, Datuk Sri dan sebagainya. Tengok pakaian, penampilan, cara dan sebagainya, semua menggambarkan orang yang besar-besar, kaya-kaya dan sebagainya. Jadi bila togo kali pertama macam tu lagi, togo kali kedua siap handphone, biasalah handphone pupek bunyi. Togo kali kedua dibantai tu.
Kita hidup ni sementara lah, apalah semua ni, yang penting agama lah, apa semua dalam lebih kurang 15 ke 20 minit dia bagi tu. Tadi dia buat ceramah sekejap ya, 10 minit ya. Bila dah tak dengar teguran dia bagi pop, dia ingatkan kita dengan akhirat, ingatkan jangan lebihan dunia. Ceramah-ceramah macam ni dia jangan ingat buat suka-suka, tapi dia fikir ada kebaikan untuk di akhirat sebagainya. Dia bagi pop, dia stop, dia balik. Dia tak ada. Sedangkan ceramah tu dia tajuk sikit pun tidak sentuh, kecuali yang sikit mulu-mulu mukadimah tadi ni. Dia dah tengok kebincangan majlis tu macam tu, dinasihatkan. Tapi sentap lah, nasihat tu sentap betul lah, pupuk bagi. Saya pun takut juga kan. Memang dia marah betul, dia tak peduli siapa depan dia masa tu. Sebab tidak menghargai ilmu yang disampaikan kepada orang yang di hadapan. Dia bukan sikap dia ke sini saja, di sana pun sama. Sebab tu Syekh Nuruddin ni tak berapa popular pun di bola-bola Jakarta ni. Di antara sebab saya tengok kerana ketegasan dia kepada adab-adab ilmu. Orang yang tak ramai ada ilmu ni akan ketepian dia lah. Suka ilmu, majlis ilmu ni santai-santai, baik lebih kurang nak bercakap telefon, nak bunyi telefon apa semua, dia tak terkepan tangan dia. Dan itulah yang sepatutnya. Jadi bila dah bagi pap-pap, dia pun berhenti, terus dia bangkit keluar je. Orang tu, orang dalam tu macam termenung lah. Apa bahasa sekarang ni, terkasima. Itulah lebih kurang. Saya pun tak tahu bahasa tu mana dapat di Pulau Jepun bunyi kat tu, bertopayu ke apa, terkasima. Jadi terus bangkit keluar je. Tak ada orang mengiringi ke apa, kau dia tak minta pun. Dia dah habis kata assalamualaikum, dia bangkit, dia keluar je. Jadi pengurus majlis tu koja dia naik tanggung. Majlis tu bawah naik tanggung. Saya iring, dia dah keluar, saya iring lah. Naik tanggung. Waktu minta maaf lah apa semua, Syekh Nuruddin kata tak apa lah kan. Jadi saya nak mengingatkan aja, jangan buatkan majlis ilmu dia macam ni, ada sebut lah. So, akhirnya Tuan Guru, Tok Kiai lah apa, saya ingat lah dia sebut Syekh, dia bagi envelope kan. Envelope tu besok lah isi duit kan, takkan biskut Oreo pula. Dia bagi duit. Dan saya ingat dalam tu envelope tu memang tebal lah kan. Saya ingat kalau duit kita agak lah, wallahualam, mau paling kurang pun 2-3 ribu dah tu, lebih mungkin sebab envelope tu tebal agak. Jadi dia bagi, Syekh terimalah ni sebagai hadiah daripada kami Jadi Syekh Nuruddin pun ambil terima. Kemudian dia kata, saya terima pemberian ni, tetapi saya pulangkan balik, saya berikan balik, terserah. Syekh Nuruddin kata terserah, nak bagi kau, nak masuk tabung kau, nak buat masjid kau, terserah. Jadi saya terima, alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah. Kemudian saya kembalikan balik, saya hadiahkan balik. Dia kata terserah nak buat macam mana. Jadi satu sen pun tidak terima. Saya yakin apa yang disebut dalam hadis, yang disebut sebagai ulama waris Nabi, bagi saya tak keterlaluan kalau saya katakan ini salah satu contoh daripada disebut dalam hadis Nabi, ulama akhirat, ulama waris Nabi, ulama yang menyampaikan ilmu semata-mata kerana Allah. Bahkan yang disebut dalam Quran, yang disebut al-ulama dalam hadis kata macam mana hadisnya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya sonya daripada kalangan hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah golongan para ulama. Masa saya tengok kejadian tu, saya yakin benar yang Allah maksudkan dalam hadis, di antara contoh yang masih hidup, yang berjalan di atas muka bumi kita ni, adalah seorang guru, seorang ulama bernama Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Thumma Al-Maki hafizahullah ta'ala. Terpulang kepada penilaian masing-masing, tapi bagi saya pengalaman dan juga apa yang saya rasakan mengambil manfaat ilmu daripada dia, memang penilaian saya peribadinya begitulah ya. Masing-masing mungkin ada penilaian masing-masing. Tak siapa boleh memaksa masing-masing itu beranggapan bagaimana terhadap manusia lain. Tetapi kebanyakan manusia meletakkan nilai itu hasil daripada penelitian dan pengalaman masing-masing. Wallahu a'lam. Baik. Jadi selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, faman akhadahu akhadha bihadhihi. Ini saya sebut tadi, hanya orang yang berkecimpung dan menyelami dunia menuntut ilmu agama ini akan merasa keuntungan yang diperoleh walaupun sikit.
Kadang-kadang dia duduk tu mungkin dalam tempoh setengah jam, 20 minit, tapi merasa itu lebih baik daripada dunia dan isi. Pernah saya baca satu ulama, kalau tak silap saya, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kalau salah saya minta maaf. Kalau salah pun sekurang-kurangnya salah daripada sudut nama saja. Mungkin ulama'nya lain, tetapi daripada kelompok ulama' lah. Kalau tidak silap, Imam Abu Hanifah. Kalau silap saya minta maaf, tapi namanya mungkin lain, tapi mereka daripada kelompok ulama' lah. Apa dia? Pernah satu ketika, katakanlah contoh Imam Abu Hanifah tadi ni, kalau minta maaf, kalau salah saya minta maaf. Jadi majlis ilmu tu biasanya dia ni duduk depan sekali, belajar dengan tok guru, duduk depan sekali. Dia duduk depan, maksud dia menjadi anak murid di antara yang paling awal sampai dalam majlis ilmu. Mana tidak pernah dia berada dalam majlis ilmu guru-gurunya selepas gurunya ada. Mana dia dulu baru guru sampai. Tak pernah guru sampai dulu baru dia. Ini di antara adab-adab menuntut ilmu. Saya sendiri pun mempunyai kelemahan yang banyak terhadap ni, perkara ni. Kadang-kadang guru dah sampai, begitu sampai. Kadang-kadang bodoh yang kita tidak sengajakan. Kadang-kadang bodoh yang kita leko, akhirnya kita datang lambat. Jadi ini tidak. Akhirnya pernah satu ketika dia duduk tampik tu. Duduk. Seorang pun tak ada. Seorang. Datang satu orang beritahu, hari ni majlis ilmu tak ada lah, tok guru tak ada. Mungkin sakit ke, mungkin ada hal dan sebagainya. Tok guru tak ada. Dia duduk kat situ seolah-olah gurunya masih ada dan mengajar di situ. Sebab apa? Baginya duduk dalam tu, duduk pada keadaan situ tu sama seperti mana dia duduk dalam majlis ilmu tu guru, sekalipun guru ni ada urusan, ada benda-benda lain, ada benda-benda penting lain yang mungkin dia buat dan sebagainya, bagi dia duduk situ. Kalau katakan majlis ilmu tu habis pukul 10, bagi 10 duduk situ boleh bangkit. Ni lain, luar biasa. Walaupun kita nampak dari sudut yang lain, apa duduk tu lama-lama banyak benda lain kita boleh buat, tapi tak bagi dia. Pasal apa? Dia dah menyolam dalam dunia menuntut ilmu. Kita tak, kita nampak daripada luar. Kita duduk topping saja pun dah ada kemuliaan ni. Apalagi jauh-jauh, kita ni jauh. Topping pun tidak. Dia ni dah terjun dalam tu. Lain. Rasa lain, seronok lain, gembira lain, tonang lain. Kita tidak. Kemudian Nabi kata, mautul alim musibatul la tujbar. Kematian seorang alim itu musibah yang tidak terperi, tidak tertanggung. Ini bagi orang-orang yang tahu memuliakan para ulama. Bagi orang yang ustaz ko, tok guru ko, tok kiai ko, tok syekh ko dan sebagainya, orang-orang yang memang ada ilmu akhirat yang menyampai kepada masyarakat, itu bila sebut tok guru dengan sebut nama-nama artis, semua yang tak ada apa, itu memang musibah dah tu, kan? Ataupun lebih tahu daripada tu, tok guru, orang-orang alim banding artis-artis, pelakon penyanyi, lebih mulia lah bagi dia. Lebih hebatlah bagi dia artis-artis penyanyi dan pelakon tu, lebih tahu lagi, lebih dahsyat dan lebih tahu daripada tu. Tadi mula tu okey lagi. Yang kedua tadi ni tahu, mula sama, artis yang ulama sama ya, tahu dah. Artis lebih hebat daripada ulama, lebih tahu lagi. Yang ketiga ni lebih dahsyat lagi. Tadi lebih tahu, ni lebih dahsyat. Apa dia? Ulama itu dimusuhi lagi pula. Dia lebih dahsyat. Jadi nampak kurang ni, ulama dimusuhi pula, dibangang-bangang dia. Apa ustaz tu bangang nak dia apa? Padahal dia tu 10,000 kali ganda bangang. Jadi kita tak boleh macam tu. Dan sebab kematian ulama ni satu musibah, kata Nabi. Jadi kalau mati ulama tak ada rasa apa, sedih tidak, apa tidak, tu di antara alamat dan petanda hati kita koreh dan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni Allah Taala dah berikan petanda-petanda kita ni penghujung umur dunia. Bila Allah Taala ambil satu ulama, Allah Taala matikan seorang ulama, ada hadis khusus bab ni. Tidak akan berlaku kiamat sehingga Allah Taala matikan para ulama seorang sampai tak ada ulama
kita meraba-raba mencari untuk jadikan rujukan hal-hal agama. Dah tak ada dah. Akhirnya kita tanya sebarang-barang orang mana kita nak tanya. Dalam hadis tu apa? Tanya pemimpin bodoh. Dia bukan setakat pemimpin bodoh dan jahil. Siapa-siapa saja yang jahil tu tepi-tepi jalan kita tanya hal agama. Masuk juga. Akan sampai ke tahap itu. Macam apa tu berlaku? Kerana ulama sudah dimatikan oleh Allah Ta'ala. Tak ada dah. Kalaupun ada macam hari ni, bukan orang nak bertanya ulama, tanya bodoh-bodoh yang orang yang mungkin bila ditanya dapatkan jawapan memuaskan hati dia. Kalau tanya ulama kan, jawab bodoh-bodoh yang dia tak berhati, bodoh-bodoh yang akan menyakitkan dia dan sebagainya. Habis tanya orang yang tak tentu arah ni. Itu tanda nak kiamat itu. Wasulmatul la tusad. Suatu kebocoran, satu kekosongan yang tidak boleh ditampung, tidak boleh diganti. Ulama memang banyak, tapi satu dengan yang lain itu tak sama kedudukannya, tak sama kepakarannya, tak sama kemuliaan di sisi Allah. Tak mulia lah semua tu, tapi kedudukan tak sama insya Allah Ta'ala. Maka mati seorang ulama, jangan kita kata oh ada ulama banyak lagi. Apa lagi kalau memang tak ada ulama dah, sedikit pun dah. Zulmatul la tusad. Suatu kekosongan yang tidak mampu diganti dengan yang lain. Wa huwa najmun tumis, bintang yang telah terpadam kelipan cahaya. Dan kematian kabilah itu lebih ringan berbanding matinya seorang ulama. Itulah gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, lagi mana orang alim yang boleh bimbing kita, gunakan dan manfaatkan. Lagi mana kita hidup, lagi mana dia hidup, masih ada ruang kemuliaan yang boleh kita capai, ruang kemuliaan yang boleh kita kaut dan kutip. Lagi mana kita dapat kemuliaan itu, lagi itulah Allah Ta'ala membimbing kita dengan hidayah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkatan dan kemuliaan bagi kita dengan kemuliaan nilai agama, dunia dan akhirat insyaAllah yang baik daripada Allah. Wa daripada kalaman saya sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.